Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Syahila binti Syafiee. Saya merupakan pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Jadi untuk video kali ini, saya ingin membuat ulasan tentang produk Roti John yang pernah diulas oleh saudara Asfar Badrul dalam rancangan YouTube-nya sebelum ini. Jadi, jom sama-sama kita lihat. Tujuan saya memilih produk Roti John ini untuk diulas adalah kerana makanan ini merupakan makanan kegemaran ramai di Malaysia dan banyak dijual oleh peniaga tempatan. Walau bagaimanapun, untuk menarik minat para pelanggan, setiap peniaga mempunyai cara tersendiri untuk memvariasikan lagi hidangan mereka. Jadi, mari kita lihat strategi yang digunakan oleh peniaga ini dalam perniagaan Roti John-nya. Jom, mari kita lihat. Berdasarkan penilaian saya dapati perniagaan ini masih belum stabil kerana terdapat beberapa kelemahan yang wujud dalam perniagaan ini. Antara kelemahannya ialah perniagaan ini masih tidak mempunyai nama perniagaan. Jadi, ini akan menyukarkan kepada para pelanggan untuk menjejaki perniagaan tersebut. Yang kedua, tiada label pada bungkusan produk. Ini akan menyebabkan para pelanggan mungkin akan berasa ragu-ragu dengan hidangan yang dijual disebabkan kekurangan maklumat tentang hidangan tersebut. Dan yang ketiga, peniaga tidak memanfaatkan kewujudan media sosial yang ada pada masa kini kerana peniaga tidak mempunyai sebarang platform tentang perniagaan di media sosial. Walau bagaimanapun, perniagaan ini masih mempunyai beberapa kelebihan seperti makanan yang dijual kepada pelanggan dijual dengan harga yang murah dan sangat berpatutan. Makanan ini juga sesuai untuk semua golongan tidak kira muda maupun tua. Manakala keunikan produk jualan ialah peniaga menggunakan sumber yang halal untuk menyediakan hidangan tersebut. Jadi, pelanggan yang beragama Islam masih boleh menikmati hidangan tersebut. Bagi mendapatkan jualan secara konsisten dan berterusan, setiap peniaga perlu peka tentang kaedah pemasaran yang digunakan. Antara kaedah pemasaran yang banyak digunakan oleh para peniaga sebagai strategi untuk mengembangkan perniagaan mereka ialah kaedah pemasaran 7P. Harga Roti John yang dijual oleh peniaga ini bermula daripada harga RM4 sehingga RM6. Bagi produk Roti John ini, peniaga digalakkan untuk menggunakan kaedah harga tambah kos bagi menjamin keuntungan peniaga itu sendiri. Roti John yang dijual ini dijual mengikut permintaan pelanggan sama ada inginkan saiz panjang ataupun pendek. Cara ini dianggap berkesan kerana para pelanggan mungkin ingin menikmatinya dalam kuantiti yang sedikit dan ingin mengelakkan pembaziran. Selain itu, penggunaan produk halal dalam makanan memberi jaminan kepada pelanggan Muslim untuk membeli Roti John tersebut. Dari segi bungkusan produk pula, peniaga hanya menggunakan kertas bungkusan biasa. Tetapi untuk menjadikan Roti John ini berbeza daripada pesaing lain, peniaga digalakkan untuk melekatkan label perniagaan pada bungkusan produk yang mengandungi nama perniagaan, logo perniagaan, maklumat tentang produk yang dijual, bahan yang digunakan untuk menjadikan produk tersebut kelihatan lebih eksklusif. Pada masa kini, media sosial merupakan platform yang terbaik bagi para peniaga mendapatkan perhatian umum untuk melariskan produk jualan mereka. Peniaga digalakkan untuk mengiklankan produk yang dijual di media sosial supaya perniagaan tersebut lebih dikenali ramai. Walaupun perniagaan Roti John ini diniaga secara kecil-kecilan, peniaga boleh menyediakan kupon ganjaran kepada pelanggan. Sebagai contoh, dalam kupon tersebut, pelanggan perlu membuat 10 kali pembelian untuk mendapatkan satu ganjaran produk percuma pada pembelian yang seterusnya. Seperti yang anda lihat, setiap pembelian akan diberikan cop atau tanda tangan pada kupon tersebut oleh peniaga. Kaedah sebegini banyak digunakan oleh perniagaan-perniagaan besar seperti McDonald dan ini dilihat agak berkesan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap perniagaan. Lokasi premis perniagaan ini mudah dijumpai orang ramai kerana ia terletak berdekatan dengan bank. Jadi, lokasinya boleh dikatakan strategi untuk perniagaan secara langsung. Tambahan pula, strategi pemasaran digital pada masa kini dapat membantu perniagaan menembusi pasaran yang lebih besar. Anda perlu sedar siapa pelanggan anda. Mereka terdiri daripada golongan pelanggan yang membeli menggunakan wang sendiri. Platform yang paling sesuai bagi golongan pelanggan sebegini ialah di Instagram ataupun Facebook. Justru, peniaga digalakkan untuk mempunyai laman web sendiri. Tetapi, sekiranya tidak mampu, tidak mengapa. Memandangkan saiz perniagaan anda masih kecil, anda masih boleh dijumpai dalam pencarian Google. Tanggapan pertama perlu diambil perhatian dalam perniagaan. Dalam sesuatu perniagaan, hubungan baik antara pelanggan dan peniaga sangat penting untuk memastikan perniagaan dapat berkekalan dalam tempoh yang panjang. Melalui video ulasan Asfar Badrul ini, kita dapat melihat bahawa peniaga mempunyai komunikasi yang baik dengan pelanggannya. Bahkan, peniaga melayan pelanggannya dengan ramah.
Menurut peniaga ini juga, dia sudah mempunyai beberapa orang pelanggan tetap yang setia menyokong produk jualannya. Hal ini menunjukkan para pelanggan berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh peniaga. Kita dapat melihat proses penyediaannya seperti berikut. Di sini, kita dapat melihat kuali yang digunakan agak luas. Jadi, peniaga boleh masak 2 roti dalam satu masa. Hal ini dapat menjimatkan masa proses persediaan dan menyebabkan pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Pada pendapat saya, prosedur yang dijalankan ini sangat efektif dalam meningkatkan produktiviti dalam operasi perniagaan. Namun, sekiranya perniagaan ini berkembang maju pada masa hadapan dan permintaan pelanggan semakin meningkat dari hari ke hari, peniaga digalakkan untuk mengupah seorang pembantu untuk melancarkan lagi urusan operasi perniagaan. Selain lokasi yang strategik, saya dapati perniagaan tersebut mempunyai gegantung yang dipamerkan di hadapan gerainya. Walau bagaimanapun, gegantung tersebut tidak mempunyai maklumat lengkap seperti nama perniagaan dan logo. Jadi, peniaga perlu mempamerkan gegantung yang mempunyai nama perniagaan, logo produk yang dijual. Gegantung yang dipamerkan perlulah kelihatan menarik dan dapat menarik perhatian orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Selain itu, peniaga boleh menyediakan meja dan kerusi bagi membolehkan pelanggan menunggu dalam keadaan yang selesa. Dari sudut kebersihan, saya dapati peniaga menggunakan sarung tangan semasa menyediakan produk. Manakala kawasan premium juga agak kelihatan bersih. Hal ini menunjukkan peniaga amat mengutamakan aspek kebersihan dalam perniagaannya. Baiklah, jadi saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, berdasarkan ulasan yang saya buat, saya merumuskan bahawa perniagaan roti john yang dijalankan oleh peniaga ini ada potensi untuk berkembang dengan lebih maju lagi pada masa hadapan. Dengan cara, peniaga perlu memperbaiki segala kelemahan yang ada pada perniagaan dengan mengamalkan kaedah pemasaran 7P yang saya cadangkan sebentar tadi. Selain itu, peniaga perlu melakukan beberapa penambahbaikan seperti meletakkan nama perniagaan dan logo, meletakkan label pada produk, serta memvariasikan lagi rasa hidangan tersebut. Saya yakin cara sebegini akan membuatkan produk kelihatan lebih menarik dan seterusnya menarik minat lebih ramai pelanggan untuk mencuba hidangan tersebut. Manakala kita sebagai pelanggan pula, marilah kita sama-sama menyokong produk buatan Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, semoga video ini berguna untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.